بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita diberikan inayah peluang untuk kita sama-sama meneruskan pengajian kita pada hari ini. Halaman yang baru pada hari ini pada halaman yang ke-100. Ini adalah satu kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yunus. Allah menyatakan pada ayat 58, qul bi fadlillahi wa bi rahmatih. Ini adalah satu kurniaan Allah dan ini adalah satu rahmat. Dan kita bersama pada hari ini Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah kita berada pada halaman 100 Ustaz. Menarik Ustaz. Jika sebelum ini kita berada di episod yang ke-100, betul. Hari ini kita berada di muka surat ataupun halaman yang ke-100. Insya-Allah jika Allah izinkan Ustaz, panjang usia kita, dikurniakan kesihatan juga pada buat sahabat-sahabat Al-Quran semua, kita ada lebih kurang dalam 504 muka surat lagi Ustaz. Ya, mudah-mudahan mudah-mudahan Allah SWT permudahkan. Jadi pergi pejam celik kita akhirnya dapat sampai ke halaman 100. Bukan maksudnya kita tak sabar nak ke nombor 4, tetapi kita mengucapkan syukur pada Allah SWT. Saya yakin pada tuan-tuan yang berada di rumah dapat banyak manfaat daripada halayan demi halayan, halaman demi halaman, ayat demi ayat, perkataan demi perkataan yang kita dalami Ustaz ya. Jadi pada hari ini untuk memulakan, kita mulakan dengan doa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita ini dipimpin lebih bahagia sampai ke syurga. Jadi pada hari ini insya-Allah kita mendalami pada halaman 100 ini. Apa kata kita mulakan dahulu dengan Ummul Quran bersama dengan Ustaz Tarmizi. Terima kasih Ustaz. Ustaz bila berada di muka surat yang ke-100 ini Ustaz, dan kita setiap minggu baca, setiap hari pertemuan kita baca dengan Al-Fatihah, Ummul Quran, teringat kepada susuk tubuh Ustaz yang mengorbankan seluruh kehidupannya Ustaz. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita pun sekarang berada di beberapa hari sebelum hari kelahiran junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat Al-Quran dan juga syafaat baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan Al-Quran kepada kita. Allahu akbar. Mari kita mulakan dengan Ummul Quran surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Begitulah bacaan Al-Fatihah sebentar tadi Ustaznya. Terima kasih diucapkan pada halaman yang ke-100 ini. Maksudnya kita dah 100 kali membaca Al-Fatihah ya, dan kita membacanya lebih lagi dalam kehidupan kita 17 kali sehari sebagai peringatan kepada kita jangan jemu ya, kerana ini adalah satu booster sebenarnya Ustaz ya, pembangkit yang melonjakkan semangat kita. Bila kita baca Fatihah ini dengan makhraj yang betul, dengan sifat huruf yang betul yang kita akan sambung lagi pada hari ini, sebenarnya ia memberi semangat pasal hati kita ini ada 4 lapis, iaitu yang pertama namanya adalah sadar, dan yang keduanya namanya adalah qalb, yang ketiga namanya adalah fuad, dan yang keempat namanya lub. Dan bila kita sadar ini dia ada positif negatifnya ya, di sinilah syaitan meniupkan negatifnya, tetapi juga daripada para malaikat. Lapisan kedua kadang-kadang dia okey, kadang-kadang dia berbolak-balik kepada tak okey Ustaz ya. Lapisan ketiga fuad itu ada yang digunakan untuk semangat perasaan yang amat tinggi kepada Allah, tetapi dalam masa yang sama fuad ini juga semangat untuk membawang mengumpat Ustaz. Ya, itu sebabnya dalam surah Al-Humazah itu Allah cakap tentang Allah bakar afidah ya. Sampai tahap lapisan nombor 3. Tetapi lapisan nombor 4 itu adalah lub, lapisan paling dalam. Hamka menyatakan itu sebagai hati nurani. Bila kita dapat baca Quran, sebenarnya kita sedang memasukkan apa? Hidayah dan juga kata-kata baik kepada lapisan nombor 4, sehingga kan lapisan nombor 4 ini kalau ia selalu diberikan pencerahan, maka dia akan menerangi lapisan nombor 3, 2, 1, dan kita akan jadi orang yang rasanya sebelum ini mungkin banyak komplain, banyak tak puas hati, tetapi kita kali ini rasa saya boleh menerima hakikat kehidupan, saya boleh memberi respon. Tersilap, saya akan cepat-cepat meminta ampun daripada Allah. Jadi pada hari ini kita nak meneruskan pengajian kita pada halaman 100 ini untuk melihat apakah sinopsis bermula daripada ayat 135, iaitu pada ayat 135 adil. Itu perkataan yang kita ingin bincangkan pada hari ini, sempena juga kita menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah pejuang keadilan, menegakkan hukum, menjalankan peradilan, memberikan kesaksian dengan benar. Itulah perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga perjuangan orang-orang beriman. Pada ayat 136 Allah mengingatkan kepentingan beriman kepada Allah, Rasul dan kitab-kitab samawi dan juga hari akhir, kerana ini adalah cara untuk kita dipimpin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya pada ayat yang ke-137 Allah membongkar sifat-sifat orang munafik ya. Jadi dalam surah An-Nisa ini memang kisah orang munafik ini dibuka berkali-kali, balasan untuk orang munafik dan sikap orang munafik terhadap orang mukmin, agar kita jelas bagaimana kita nak memastikan kita bukan orang munafik dan jangan kita ini jerumus Ustaz ya, ke lembah munafik ya, naudzubillah min zalik. Jadi mari sama-sama kita mulakan bacaan daripada ayat 135. Ustaz dah baca tadi kan? Tapi kita baca sekali lagi Ustaz ya. Sedikit dalam ayat ini Allah memanggil, wahai orang-orang yang beriman, kunu qawamina bil qist. Jadilah kamu orang yang bangkit, yang berdiri, berusaha, berjuang bil qist, untuk keadilan ya. Dan Allah menggunakan perkataan bil qist, bukannya adil, pasal ada bezanya. Tapi kita baca dahulu bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah. Kita baca ayat 135, ayat 136 untuk kita memahami sebenarnya kalau kita perjuangkan keadilan, kita jauh daripada munafik. Tapi kalau kita tidak adil ataupun adil pilih bulu. Dia kalau pilih bulu, pilih itu sebenarnya pilih geng, dia ada masalah sikit tu ya. Itu sebabnya mengapa kita tidak mahu kita pilih bulu ataupun pilih geng, kerana ia merosakkan negara, negeri dan juga keluarga kita. Kita baca bersama ayat 135 136. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, saya harap dah bersedia untuk kita sama-sama baca ataupun bersedia untuk kita dengarkan seketika pendengaran kita untuk mendengar beberapa ayat yang kita nak baca ini.
menarik ya, saya perhatikan sinopsis tadi ya, subhanallah, sifat-sifat orang munafik akan dibentangkan dalam muka surat ini. Sama-sama kita perhatikan sekejap lagi. Mari kita baca dulu ayat 135 dan 136, dua ayat saya. Okey, saya nak cuba dengan insya-Allah dengan menggunakan taranum bayati insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qist. كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, begitulah bacaan daripada ayat 135 hingga ayat 136 ya, ayat yang panjang Ustaz ya. Walaupun dua ayat. Walaupun dua ayat ya. Allah mengingatkan, Allah menyeru kepada orang-orang beriman, wahai orang-orang yang beriman ya. Kalau katakan sahabat Ibnu Mas'ud menyatakan kalau dia dengar sahaja ada ayat yang wahai orang-orang beriman, dia terus senyap, dia akan beri perhatian kerana apa? Dia lebih kurang macam mak panggil nama kita Ustaz ya. Kalau mak panggil nama kita Fazrul ke, dia tak panggil Fazrul, dia panggil Fahmi ya. Panggil Fahmi. Kalau panggil Ustaz apa? Mak Ustaz. Panggil kadang-kadang panggil mat, panggil mat. MAD mat. MAD ya. Mat panjang, mat asli mat. Oh, masya-Allah. Ya. Okey, jadi kalau panggil mat ya, kita terus beri perhatian kerana apa? Kerana ini datang daripada orang yang menyayangi kita. Yes, Walillahil mathalul a'la, maksudnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bila Allah memanggil dengan wahai orang-orang yang beriman, maksudnya kita kena beri perhatian. Kunu qawwamina bil qist, jadilah kamu di kalangan orang yang menegakkan daripada kataan qama itu Ustaz ya, berdiri betul-betul bersungguh-sungguh untuk apa? Bil qist, iaitu untuk keadilan. Kita kena perjuangkan keadilan. Kerana apa? Syuhada alillah, kerana kita ingin menjadi saksi ya kepada siapa? Bukan kepada manusia, bukan kerana nak orang lain tengok selfie ke Ustaz ya, untuk kita beritahu pada orang tolong like kepada gambar saya ini memperjuangkan keadilan, bukan. Kerana syuhada alillah, kerana ingin menjadi saksi yang menerangkan kebenaran kerana Allah.
buat kerana Allah, walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Yang ini mencabar Ustaz. Walaupun ke atas diri kamu, atas kedua ibu bapa kamu, wal aqrabin, orang-orang yang sedara yang dekat dengan kamu. Jadi dalam al-Quran bercakap tentang perjuangan keadilan ini, satu daripada surah An-Nisa, satu lagi dalam surah Maidah kan ya. Dan dalam surah An-Nisa ini kita tidak boleh bias, tidak boleh cenderung kerana diri ataupun kerana mak ayah orang tua kita ataupun kerana saudara kita, kita kata tak apalah, kita bagi jelah kan. Tidak boleh. Kerana apa? Kerana Allah menyatakan iyyakun ghaniyan aw faqiran fallahu aula bihima. Satu lagi ialah kalau katakan orang kaya, kita kata tak apalah, kita lepas-lepaslah kan. Kalau ataupun ada yang kata tak apalah, dia miskin sangat, dia tak ada duit, tak apa, dia mencuri tabung masjid pun tak apa. Jadi ideanya ialah Allah menyatakan bahawa yang penting ialah siapa? Fallahu aula bihima. Allah yang lebih aula, yang lebih tahu, yang lebih penting berbanding dengan diri kita, ibu bapa kita, kepada saudara kita, orang kaya, orang miskin, kita kena perjuangkan. Jadi ini adalah nilai sebenarnya Ustaz ya. Kalau kita sebelum ini ada bincang dalam surah Al-Baqarah tentang hukum jenayah. Kalau ada orang yang mencuri, potong tangan ataupun kalau katakan yang bunuh apa sebagainya. Tapi peraturan satu hal, tapi di dalam Al-Quran ini ada nilai. Jadi bila ada peraturan, ada nilai, dua-duanya penting. Kalau orang ada nilai, dia kata bahawa saya adil tapi tak nak ikut peraturan pun susah juga. Lebih kurang kata kita perlulah berhati-hati di jalan raya. Tak payah pakai tali pinggang keledar, tak payah saya nak apa? Ikut hal laju. Ikut hal laju tak payah. Kita yang penting kita berhati-hati. Macam mana berhati-hati kalau dah sampai 250 km per jam? Ataupun kalau zaman Covid ini, yang penting kita amalkan kebersihan ya. Tak payah pakai mask ataupun topeng pun, pelitup muka pun tak apa, yang penting kita ada nilai nak menjaga kebersihan. Jadi peraturan dan nilai ini di dalam Al-Quran saling pergi terus menerus ya. Kalau di Mekah itu banyak membina nilai, tapi akhir sekali bila sampai di Madinah peraturan dikuatkuasakan ya. Jadi di sini Allah menyatakan fala tattabi'ul hawa an ta'dilu ya. Jangan kamu ikut hawa, kerana apa? Ia akan menyebabkan kita menyimpang daripada keadilan. Jadi yang menyebabkan kita ini mungkin akan bias ya, pilih bulu ya, ataupun orang kaya tak apalah, dia ni pasal dah sedekah dekat saya, jadi saya kena tolonglah dia tak payahlah ikut peraturan had laju contohnya. Perkara itu Allah cakap mengapa jadi begitu? Kerana mengikut hawa. Ya, pasal hawa ini Ustaz ya, kalau kita ada tali begini, ada tali begini, kalau kita ikut Al-Quran dia bawa pada jalan yang lurus. Ya, tetapi kalau kita ikut hawa, kalau katakan ada tali begini, akhirnya dia akan bersimpul-simpul ya, dia jadi serabut dan akhirnya kita pun tak tahu macam mana nak selesaikan dan kita pun hilang punca ya. Jadi itu kesan apabila kita mengikut kepada hawa. Wa in talwu au tu'ridu, jika kamu memutarbelitkan ataupun menolak. Apa maksud memutarbelitkan? Kita meletakkan fakta-fakta yang tak betul ketika diadili, ataupun ada orang kata awak kena jadi saksi di kat mahkamah. Tak nak saya jadi saksi kan, dia tak nak pergi ke mahkamah untuk memberi saksi padahal dia ada kebenaran yang sebenar-benarnya. Allah kata apa? Fa innallaha kana bima ta'maluna khabira ya, iaitu sesungguhnya Allah ini amat mengetahui apa yang kamu laksanakan. Jadi bila kita adil, ini adalah kesinambungan sebenarnya daripada kisah semalam Ustaz ya. Man kana yuridu thawabad dunya ataupun ayat sebelumnya Allah ulang 3 kali berkaitan dengan walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Langit bumi ini cantik kerana apa? Kerana ia disusun dengan cantik. Dan cantik ni ini Ustaz ya, kerana Allah meletakkan pada kadarnya. Itu namanya adil. Jadi bila kita tengok kita dapat nikmat yang banyak daripada alam ini, sepatutnya kerana adil. Maksudnya kalau kita nak pastikan masyarakat kita ini cantik ya, tenteram, aman ya untuk kita hidupi, maksudnya adil ini perlu kita perjuangkan. Kerana kalau kita tak dapat keadilan daripada Allah, kalau katakanlah Ustaz ya, matahari dengan bulan tu, matahari nak gerak dia gerak sendiri je kan, ataupun bintang ke awan rasa-rasa nak hujan dekat Bangi dia hujan, kalau dia tak nak dia boikot Bangi, dia pergi ke Shah Alam. Susah kita Ustaz. Betul Ustaz. Susah kita ya. Jadi ini adalah perkara yang Allah nyatakan pada ayat 135. Kemudian Allah mengingatkan lagi, memanggil lagi, ya ayyuhallazina amanu aminu. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah. Jadi lebih kurang wahai orang yang bercakap, cakaplah. Kan. Wahai orang yang makan, makanlah.
macam pelik sikit Ustaz ya. Tapi sebenarnya di sini amanu itu adalah orang yang mengaku beriman. Tetapi bila aminu maksudnya itu adalah fi'il amar ya, fi'il ataupun kata suruhan daripada Allah SWT. Cek balik iman kita. Kadang-kadang kita dah mengatakan kita beriman di luar, tetapi di dalam itu tidak disemak. Jadi Allah kata tolong semak aminu billah wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi nazzala min qabl. 3 perkara, iaitu keimanan pada Allah, kita kena semak balik kepada rasul, kepada kitab yang telah diturunkan kepada rasul dan juga rasul-rasul sebelum ini ya, pada Injil, Taurat, semuanya kita kena semak. Jadi apa kaitan dengan perkara yang pertama tadi? Bila cakap tentang adil, Allah memerhati. Ya tuan-tuan ya, walaupun mungkinlah jadi hakim pasal ada saudara sendiri, tak apalah saya bagi je lalu contohnya. Ataupun mungkin kita sebagai polis contohnya kan, tak apalah saudara saya lepas je lah. Ataupun orang kaya ni datuk ni, tak apalah dia kan. Apatah lagi kalau katakan saya terlibat, saya disiasat, tetapi kerana saya boleh bagi duit, maka akhirnya boleh lepas Ustaz. Ulu sikit. Boleh lepas daripada pagar yang setingginya ataupun serendahnya pintu kunci macam mana boleh lepas. Kan. Jadi yang ini kita kena perhatikan bahawa keimanan pada Allah perlu kita bina dalam penjawat awam. Kita perlu bina ya pada semua orang ya, pemimpin-pemimpin perlu membaca kepada ayat 136 ini. Kita sedar Allah memerhati. Rasul memperjuangkan keadilan ini. Kalau tidak kita tak dapat hidup seaman ini. Betul, ya. Dan yang ketiganya ialah peraturan adil ini disampaikan bukan sekadar dalam Quran. Betul. Dalam Taurat, dalam Injil, dalam Zabur, kitab-kitab terdahulu itu sebenarnya semuanya memperjuangkan keadilan. Jadi bahagian di kedua itu waman yakfur, nak minta ustaz baca sikit bahagian yang kedua itu, pasal tadi dah Allah, Rasul dan kitab, tapi kali ini Allah ulang balik, ada tambah satu lagi. Mari kita baca dulu ustaz ya, bahagian kedua pada ayat 136 tersebut. Okey, baik, kita baca daripada waman yakfur saya. Ya betul. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Waman yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim pada ayat 136 bahagian yang kedua itu, barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat, kitab, rasul-rasul dan hari kemudian, ada tambahan di situ ialah hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah jauh tersesat. Ada tambah di situ ya, kalau katakan orang itu kufur pada Allah, maksudnya dia tak kisah Allah tengok ke tak. Kalau dia kufur kepada malaikat, ada tambah lagi satu malaikat di sini Ustaz ya. Malaikat itu maksudnya malaikat mencatat ya. Wa kutubihi, kitab-kitab, wa rusulihi, rasul-rasul, wal yaumil akhir itu adalah hari pembalasan. Jadi ada dua perbezaan kat situ, kufur pada malaikat selain daripada Allah, pada kitab, pada malaikat dan juga pada hari akhir. Mengapa? Pasal malaikat ini amat dekat mencatat. Mencatat. Cuba bayangkanlah Ustaz ya, kalau katakan sekarang ini kita scan tu, ya, scan untuk COVID-19 itu. Jadi kerajaan tahu kita kat mana. Jadi berani ke kalau kita waktu itu kan, kita suhu 40 darjah Celsius, kita scan, kemudian kita lepas ataupun positif COVID, kita pun berjalan. Perkara itu dapat dikesan oleh malaikat ya, kalau kita bercakap tentang malaikat sekarang. Dan yang keduanya yang berbeza tadi adalah wal yaumil akhir, iaitu apa? Bahawa ada balasan di hari akhir. Mungkin sekarang ini lepaslah Ustaz ya, orang kata siapakah yang melepaskan orang yang kena tahan ini, ya, semua senyap kan. Tetapi rupa-rupanya di hari akhir nanti orang-orang ini ditanya. Tak payah hari akhir di akhirat. Hari akhir katakan tunggu 2-3 bulan lagi, akhirnya dapat kesan bahawa inilah orang yang melepaskannya kerana dia mendapat sesuatu yang menyebabkan dia dilepaskan tanpa hak. Maka ini adalah amat menakutkan. Pasal apa? Pada waktu itu semua video kita apa sahaja disaksikan oleh semua. Mak ayah kita, para nabi nampak yang
bawah meja tersebut. Jadi Allah menyatakan siapa yang kufur perkara ini faqad dhalla dhalalan ba'ida. Ini adalah kesesatan yang amat jauh yang nak membawa kita kepada perkataan hari ini. Mari sama-sama kita saksikan, iaitu qasata, ya, iaitu adil, ada kaitan dengan bil qis sebentar tadi. Cuma adil di sini bukan sekadar adil biasa, tetapi mengelakkan diri daripada tidak adil. Macam apa sama je kan. Tapi tak apa, kita berehat dahulu, nanti kita bincangkan beza adil dan qist dalam My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. Iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Ia tak dapat dijual beli. Ia tiada di tepian pantai. Walau macam mana pun kita kena dapatkan yang original, sambungan liriknya. Lagu nasyid Iman Mutiara Ustaz, daripada abang-abang Raihan kita. Iman yang amat penting, iman yang sangat penting Ustaz. Yang sedikit tadi maknanya walaupun ayah seorang yang bertakwa tapi tak mampu untuk maknanya bukan jaminan lah, bukan kita jaminan. katakan. Dan itu sebabnya mengapa kita membaca Al-Quran pada tuan-tuan. My Quran Time ini adalah ruang untuk kita sama-sama membina iman. Ijlis bina nu'min sa'ah, ataupun dalam surah Al-Anfal yang kita akan baca nanti, bahawa sebenarnya bila baca Al-Quran ini akan bertambah iman. Zadathum iman. Ini adalah proses yang perlu kita lalui untuk kita memastikan jiwa kita beriman, sentiasa membina keamanan, dan keamanan ini jugalah yang diperjuangkan oleh Angkatan Tentera kita dalam kempen bulan ini, iaitu yayasan ataupun tabung Yayasan Veteran Angkatan Tentera Malaysia. Tuan-tuan dijemput untuk menyumbang, untuk sama-sama kita menghargai kepada pahlawan-pahlawan negara yang mungkin kesusahan dan mereka sudah pun memberi hikmat. Moga-moga hikmat kita ini mengizinkan kita terus aman dan terus dapat membaca Al-Quran, membina iman. Jadi kita teruskan dengan belajar tajwid sebentar bersama dengan Ustaz Tarmizi. Terima kasih Ustaz. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, jangan lupa untuk bersahabat dengan kita di platform rasmi kita. Kita ada Facebook kita, kita ada Telegram, kita ada YouTube dan juga Twitter serta Instagram kita. Kalau Facebook itu kita ada dua Facebook kita, iaitu Sahabah Al-Quran My #Quran Time dan juga My #Quran Time, juga YouTube, Telegram dan juga Twitter kita di My #Quran Time Official, dan juga pastinya Instagram kita boleh ikut kita di My Quran Time Official. Bagi segmen tajwid pula, kita nak berkongsi dengan sahabat-sahabat Al-Quran semuanya pada hari ini, iaitu kita nak ulang kaji balik dua sifat yang telah kita belajar sebelum ini, iaitu kita nak tengok ataupun kita ulang kaji sekali lagi sifat jahar dan juga al-hamsu ataupun hamas, iaitu jahar nafas tertahan di makhrajnya dan juga hamas nafas terlepas ketika di makhrajnya. Contohnya pada ayat basyiril munafiqina bi anna lahum, itu contoh ayatnya, basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alima, iaitu di hamas, dan juga jika di jahar iaitulah min dunil mu'minin, pada kalimah ataupun pada ayat min dunil mu'minin, maksudnya huruf-huruf yang terlibat dekat situ. Kedua-dua huruf ini, kalau huruf jahar ada huruf ain, ada huruf dha, ada waw, ada zai, ada nun, ada qaf, banyak huruf-huruf dia. Ataupun kalau dalam huruf hamas, fahathahu syakhsun sakat, itu key dia, fahathahu syakhsun sakat. Jadi kita nak sebut kat sini jahar, nafas kita tertahan bila sebut huruf tu. Kalau hamas, nafas kita terlepas ketika kita menyebut makhrajnya ataupun menyebut hurufnya. Dan nanti kita akan kongsilah terlebih
lebih lanjut lagi satu persatu huruf-huruf yang melibatkan kedua-dua sifat huruf ini insya-Allah. Safas. Baik, terima kasih ucapkan pada Ustaz Tarmizi membacakan ataupun menerangkan tentang hams dan juga jahar tadi ya, berkaitan dengan tahan dan juga lepas ya di dalam kita membaca, agar kita dapat sedar perkara ini dalam kita membaca ini. Dan penting kerana kalau kita ada tekan minyak, dia ada juga yang tekan break kan. Jadi kalau lepas tu tekan minyak ya, kalau tekan minyak aja habis segala-galanya, tak sampai kita kan langgar dinding ya. Jadi ada break, ada yang kita kena tahan, ada yang kita lepas. Jadi itu dalam bacaan pun sama. Dan kita nak teruskan dengan bacaan kita, kajian daripada halaman ke-100 bermula daripada ayat 137 hingga ayat 140 bersama dengan Ustaz Tarmizi. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, tetamu Allah dan juga sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, kita nak sambung ayat yang ke-137 sehinggalah ayat yang ke-140 Jadi ayat yang selepas ini ni yang saya sebut di awal tadi yang berkait dengan sinopsis kita, menarik sekali sebab Allah SWT menceritakan perihal orang-orang munafik. Subhanallah, masya-Allah, kita boleh kaji nanti. Dan antara ayat yang menarik Ustaz dalam sambungan ini, saya tertarik dengan ayat yang ke-138 Ustaz Basyiril munafiqin. Khabarkanlah kepada orang-orang munafik, bagi mereka apa dia? Azab yang pedih. Maknanya contohnya khabar gembira tapi memerli mereka. Satu azab yang Allah janjikan kepada mereka. Allah menggunakan perkataan itu basyiri itu sebenarnya khabar gembira, bukan nazir ataupun amaran ya. Pasal munafik ini dia memang suka perli-perli Allah. Dia suka perli-perli, jadi perli kepada orang beriman. Maka Allah pun bagi dia. Subhanallah, menarik ya. Jom. Menarik saya. Okey, kita baca sama-sama. Tadi kita dah baca dengan bayati untuk permulaan tadi, kita nak cuba jiharkah pula insya-Allah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا صدق الله العظيم.
Surahul Azim, itulah bacaan daripada ayat 137 hingga ayat 140 yang menyambung kepada perbincangan sebentar tadi ya. Kalau ayat 136 itu Allah menyatakan barang siapa ingkar pada Allah, pada para malaikat, kitab, rasul dan hari kemudian, sesungguhnya orang itu telah terjauh ataupun jauh sesatnya ya. Jadi ceritanya ialah keadilan adalah satu perjuangan dan orang yang tidak mahu berjuang untuk keadilan ini ataupun pilih bulu ya, mungkin jerung lepas ya, ikan bilis tak lepas. Kalau ada yang buat begini, ini tandanya apa? Ada masalah iman. Dan Allah menyatakan di dalam ayat yang ke-137 itu, sesungguhnya orang yang beriman lalu kafir, kemudian beriman, kemudian kafir, lalu bertambah kekafirannya, maka Allah tidak akan mengampuni mereka dan tidak menunjukkan pada mereka jalan yang lurus. Apa ceritanya di sini? Sebenarnya bila bercakap tentang orang munafik ini Ustaz ya, mereka ini register Islam. Kalau ada kad pengenalan lah zaman sekarang ini, zaman Nabi itu tak ada kad pengenalan lah ya, tapi mereka ni peluk Islam ya, seperti mana kita bincang sebelum ini, Tu'mah bin Tu'mah seorang Islam ya pada zaman Nabi. Jadi dia Islam, tetapi apa yang berlaku ialah dia beriman kemudian thumma kafaru ya, kemudian dia iman balik. Waktu beriman, waktu tertentu dia beriman, waktu tertentu dia kufur kepada Allah SWT. Zaman sekarang ini bila ada orang yang dia rasakan waktu tertentu dia jadi Islam, waktu tertentu tak payahlah Islam. Kalau dalam bahasa orang kampung saya Ustaz, dengan Ustaz dia panggil kluk klek. Klok klek. Kluk klek. Sekejap A, sekejap B, sekejap A, sekejap B. Kluk klek. Klok klek. Jadi tak boleh pakai ya. Pasal apa? Dia macam lalang Ustaz ya. Jadi ini Allah nyatakan dia seperti orang yang lemaslah. Ya. Kalau kita ini selamat, okey, kemudian kita lemas, kemudian kita selamat balik, kemudian kita lemaskan balik diri kita, sebenarnya lepas lemas itu akan makin lemas. Ya. Pasal apa? Pasal kita makin lama makin letih. Itu yang berlaku kepada orang yang ada kesedaran untuk baca Quran. Lepas tu tak payahlah baca Quran. Lepas tu nak baca Quran balik, tak nak baca Quran. Semangat kita itu makin lama makin rendah disebabkan apa? Disebabkan kita tidak menghargai, mempercayai kepada apa yang kita imankan. Maka Allah kata lam yakunillahu liyaghfira lahum. Allah tidak ampunkan mereka wala liyahdiyahum sabila. Allah tidak akan beri hidayah untuk dia jalan ikut jalan yang benar. Pasal apa? Pasal dia dah tahu dah baca Quran ni penting, solat ini wajib, tapi dia kufur kepada ini. Jadi ini Allah menyatakan pada ayat 138, basyiril munafiqin. Ini lagi menakutkan Ustaz ya. Tadi Ustaz cakap basyir itu maksudnya ialah beri khabar gembira. Allah perli. Tapi Allah menggunakan perkataan dekat sini. Tadi kan iman, kemudian kafaru. Iman, amanu, kafaru. Kat sini Allah tak cakap kafaru. Allah cakap al munafiqin. Allah terus directly ya. Direct. Maksudnya apa? Sebenarnya orang yang Islam tapi dia berubah bukan kerana tak ada ilmu, dah tahu dah benda tu, tapi malaslah ya. Jadi munafik ni ada dua jenis. Satu i'tiqad dari segi kepercayaan, satu lagi ialah dari segi amalan. Ya, mungkin dari segi dia tak tepati janji ke apa sebagainya, kita minta ampun. Tapi i'tiqad ini Allah kata bi anna lahum adzaban alima. Sengsara ataupun azab yang sengsara. Pasal apa? Pasal dia mempermain-mainkan. Dan di dalam masyarakat orang begini dia tak boleh pakai sangat. Dia mungkin akan kadang-kadang adil, kadang-kadang tak adil. Kadang-kadang adil kalau dapat bawah meja. Kan? Saya akan buat kerja saya, kalau tidak. Jadi perkara ini bercakap tentang adil, bercakap tentang integriti. Inilah ayat yang perlu kita faham, yang perlu kita sebar-sebarkan tuan-tuan ya. Dan seterusnya Allah menyatakan alladzina yattakhidunal kafirina awliya min dunil mu'minin ayabtaguna 'indahumul 'izzata fa innal 'izzata lillahi jami'ah. Mengapa kamu nak mengambil orang kafir sebagai pelindung ataupun aulia ya? Jadi dalam hal ini itu yang menyebabkan kalau kita ada pilihan pemimpin antara orang beriman dengan tak beriman, kita dah jelas Ustaz. Allahu akbar. Ya, kita dah jelas. Dan kalau katakan tapi orang yang beriman ini dia buat perangai, kalau dia buat perangai maksudnya dia pun kufur juga. Ya, sebenarnya orang beriman dia mesti memperjuangkan kepada kebenaran keimanan ya, bukannya sekadar nama saja Islam ya, kemudian kita kata dia bahasa Islam kita kena pilih. Di sini Allah menyatakan min dunil mu'minin, selain daripada orang beriman, bukan orang Islam semata-mata. Ini perkara penting. Ayabtaguna 'indahumul 'izzah, mengapa kamu cari di sisi mereka izzah? Fa innal 'izzata lillahi jami'ah. Sebenarnya yang kemuliaan sebenar-benarnya datang daripada Allah. Pasal apa? Pada waktu zaman Nabi ini ada yang sokong kepada orang bukan Islam ini kerana dapat geng, dapat penyokong. Orang nak sokong mesti
kan. Tapi sebenarnya kita tak perlu sokongan orang-orang yang tidak menuju kepada keimanan dan kebaikan dan keadilan. Bila cakap tentang keadilan bukan sekadar untuk orang Islam semata-mata. Ya. Kisah Tu'mah maksudnya dia Islam, dia pergi campak perisai kepada orang Yahudi, kemudian dia tuduh orang Yahudi, Nabi hampir terpengaruh, tapi akhirnya Nabi dimaklumkan oleh Allah. Nabi perjuangkan walaupun Yahudi. Jadi adil itu tanda keimanan dan adil itu perlu diperjuangkan dalam kehidupan. Dan disambung lagi pada ayat yang ke-140 ya. Mungkin di sini Ustaz kalau boleh kita baca, ini adalah rahsia macam mana kita nak jauh daripada orang munafik. Daripada kita jadi orang munafik dan jauh daripada orang munafik yang diberi amaran oleh Allah sebentar tadi. Mari sama-sama kita baca sekali lagi ayat 140. Okey. Baik, terima kasih Ustaz. Kita nak baca seterusnya ini ayat ke-140. Barangkali ada sahabat-sahabat penonton yang bertanya Ustaz, tadi dah dengar Bayati, kemudian dah dengar Jaharka, sekarang nak dengar apa pula? Kita dengar Nahwan pula. Kita cuba Nahwan. Kalau jadi tak ketahuan tu saya minta maaf lah. Kita cuba tuan-tuan. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 140 ini mengingatkan kepada kita bagaimana kita menguruskan kehidupan kita kalau kita berjumpa dengan orang-orang yang munafik. Kita tidak mahu jadi orang munafik. Mari kita tengok apakah panduan Allah berikan. Ayat 140, dan sesungguhnya Allah telah menurunkan ketentuan bagimu di dalam kitab Al-Quran bahawa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan. Yang pertama diingkari. Maksudnya di sini istilahnya bila ayat Allah ini dibincang-bincang dengan kawan-kawan, contohnya dia kata, alah sebenarnya kalau kita baca Quran pun baca daripada khatam 30 kali pun tak ada impak apa pun. Betul. Jangan cakap begitu. Pasal apa? Pasal Al-Quran ini adalah satu mukjizat ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayat Allah jangan dikufuri. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah yang dibuat oleh orang munafik ini? Wa yustahza'u biha. Mereka memperolok-olokkan. Jadi dia kata lah baca sekolah tahfiz tapi entah apa. Perkataan-perkataan itu sebenarnya memperolok-olokkan. Memang betul ada kekurangan, tetapi jangan dikaitkan dengan ayat-ayat Allah. Yang kedua. Yang ketiga, fala taqudu ma'ahum, jangan duduk bersama dengan mereka. Jangan nyeng-nyeng Ustaz. Dia duduk kat kedai kopi ke apa ke, dia dengar orang memperolokkan hukum Allah, ayat Allah, dia kata tak apalah, nak kawan-kawan je. Tidak tuan-tuan. Pasal apa? Kesannya ialah hatta yakhudu fi hadithin ghairihi. Lepas tu dia tukar topik. Sebenarnya Allah kata innakum idzam mithluhum. Sesungguhnya apa yang berlaku kerana kalau tetap duduk dengan mereka tentulah kamu serupa dengan mereka. Dosanya sama Ustaz. Dan itu sebabnya munafik ni dia ada bawa geng dia lebih ramai. Mula-mula dia nak cakap pasal Al-Quran, topik-topik agama, tapi dia memperolokkan, memperkecilkan kerana tak ada ilmu ataupun kerana ada masalah iman, iktikad yang ada dalam dirinya, dan ini banyak berlaku sekarang. Kadang-kadang dia memperlekehkan kepada orang yang belajar agama kan, ataupun memperlekehkan kepada hukum Allah ataupun kalau katakan ada yang kata bang ataupun kepada kawannya kita kena ikut panduan Al-Quran surah An-Nisa untuk menguruskan keluarga. Dia kata
macamlah hebat sangat. Tengok orang lain baca tutup lebay tu, baca surah Nisa lebih kurang je. Perkara-perkara begitu kita kena perhati betul-betul. Kita sedang membawa mesej apa? Adakah kita sedang memperolokkan ataupun kita tengah nyatakan apa? Ya, kalau kurang pada seseorang muslim kita baiki. Ya, tetapi jangan kita rendah-rendahkan, dan Allah kata jangan duduk dengan orang-orang begini. Jangan ada kawan begini. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirin. Ini subhanallah, ya. Allah kata sesungguhnya Allah akan mengumpulkan orang munafik, orang kafir. Orang kafir dah jelas dah tulis nama dia bukan agama Islam. Tapi orang munafik ni atas kad penalannya Islam, tapi Allah kata dikumpulkan fi jahannam jami'a, pasal dekat dunia dahulu kamu bergabung dengan mereka. Ya, kamu bersama dengan orang-orang yang sebenarnya memperolokkan ayat-ayat Allah. Mereka ini adalah orang-orang yang husran, iaitu rugi. Masya-Allah, ya, penting jadi, penting ayat ini. Ya, jadi kita kena pilih kawan, ya, kita kena pastikan kita perjuangkan keadilan dan pilih kawan. Dua perkara lah Ustaz, ya, yang dapat kita simpulkan pada gambar keseluruhan bagi halaman ke-100 ini. Mari kita saksikan gambar keseluruhan kita. Ada dua peristiwa. Awal tadi kita berbincang tentang perjuangkan keadilan walau pada mak ayah kita, diri kita, kepada orang kaya, orang miskin, tetap kita kena adil. Dan sebelah kanan itu kita jangan ambil orang-orang yang munafik ataupun orang yang mempersendakan ayat-ayat Allah sebagai kawan. Tak apalah, kita kena tinggal pun tak apa. Betul. Ya, daripada kita bersama akhirnya kita pun kena ngap sekali. Dan akhirnya Allah kata jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Membawa kita kepada resolusi kita pada hari ini, tuan-tuan sekalian. Apakah resolusi daripada halaman yang ke-100? Iaitu daripada ayat 135 bangkit. Ya, tuan-tuan yang baca Quran, yang kita dah sampai ayat halaman 100 ini, jangan duduk diam, jangan nyenggeng je kalau ada orang yang tidak diadili. Ya, bangkit. Pasal apa? Pasal itu kesan iman yang kita bina dengan Al-Quran. Itu yang pertama. Bangkit untuk keadilan. Yang kedua ialah jauhkan berdolak dalik dalam iman. Tadi Ustaz cakap apa? Kluk-klak. Kluk-klak. Kluk-klak pula. Kluk-klak. Okey. Jauhkan berdolak dalik dalam iman. Kalau tak mampu, minta pada Allah, ya Allah tolong aku ya Allah untuk solat, untuk baca Quran. Tapi jangan sampai kita kata tak payah kot, kan? Solat ke Quran tak payahlah, kan? Buat baik lama lagi hidup. Jangan cakap begitu kerana tak pasti kita sampai bila. Dan yang ketiganya, jangan duduk bersama dengan orang yang memperolok-olokkan agama Allah kerana khawatir kita disamakan. Innakum idzam mithluhum. Dan Allah menemplak dan memberi amaran, Allah mengumpulkan orang-orang yang bersama ini dengan azab jahannam jami'a. Jadi mari sama-sama kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah izinkan kepada kita untuk sentiasa bangkit untuk keadilan, dan kita sentiasa jaga kawan, jangan sampai kawan ngap kita kerana kita nak cari pengaruh. Rupa-rupanya pengaruh itu tidak bawa kita ke syurga. Sama-sama kita doa Ustaz. Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim. Saat ini kami bersama dengan kalam-Mu Al-Quran. Hampir 100 muka surat sudah kami telaah ya Allah. Kami lihat kalimahnya dengan mata kami. Kami gerakkan lidah kami membacanya. Kami singgahkan pendengaran kami mendengarnya. Mudah-mudahan ya Allah hati-hati kami dibaluti dengan cahaya nur daripada Al-Quran. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Memandu kehidupan kami ya Allah. Memandu jalan hidup kami ya Allah. Dijauhkan daripada kami bersama dengan orang-orang yang memperolok-olokkan agamamu ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami ya Allah daripada mengikut orang-orang yang menjauhkan kami daripadamu ya Allah.
Akan tetapi ya Allah, dekatkan kami dengan orang-orang yang mendekatkan diri kami kepadamu ya Allah, daripada kata-kata kami, perbuatan kami, amalan-amalan kami ya Allah, dan apa juga yang kau redai dari kami ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Perkenankan doa kami ya Allah, perkenankan doa kami ya Rahman, perkenankan doa kami ya Rahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tarmizi membacakan doa, moga-moga Allah mengabulkan doa kita agar kita menjadi orang yang memperjuangkan keadilan, tidak rasa lemah, dan kita sentiasa menjaga kawan kita, tidak bersama dengan orang-orang yang memperolok-olokkan kepada agama Allah. Dan inilah kempen yang kita ingin gerakkan dalam tabung gerakan Al-Quran. Satu usaha kita bergabung, tuan-tuan menyumbang di nombor yang tertera itu agar kita boleh sama-sama menyebarkan Al-Quran, menyebarkan pendidikan, program-program dan juga usaha agar hidayah ini akan menjadikan masyarakat kita penuh dengan keadilan hingga kita mendapat keamanan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah kita bertemu lagi pada jam 5 petang, pada jam 10 malam dan juga 6 pagi esok untuk kita sama-sama menyimak kembali apa yang telah kita belajar. Program ini dibawakan oleh Mofas. Kita amat berterima kasih, menghargai dan juga menghargai pada tuan-tuan yang setia. Teruskan bersama My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah.